A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan rahim-Mu. Bersempena dengan majlis restu calon-calon SPM SMK Engku Hussein bagi tahun 2020 ini, kami memohon pertolongan dan inayah-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan serta kesehatan jasmani dan rohani kepada kami semua. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami untuk terus beristiqamah dalam agama-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon dengan kudrat dan iradah-Mu. Berikanlah kekuatan dan ketabahan kepada kami dalam menghadapi perjuangan menimba dan mencari ilmu pengetahuan. Anugerahkanlah kejayaan dan kecemerlangan kepada kami dalam semua ujian dan rintangan. Kurniakanlah kepada kami kejayaan yang cemerlang dan gemilang dalam peperiksaan SPM yang akan kami hadapi, ya Allah. Ya Allah, ya Alim, ya Khabir, dalam situasi wabak penyakit COVID-19 yang melanda negara sekarang ini, kami memohon kehadrat-Mu agar Engkau jauhi kami semua daripada malapetaka tersebut. Lindungilah kami, keluarga kami, guru-guru kami daripada wabak tersebut. Mudah-mudahan kami dapat menghadapi peperiksaan SPM ini dengan tenang dan lancar. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, tambahkanlah kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan. Jadikanlah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami terus beristiqamah, berkhidmat, menabur bakti, membangunkan agama, bangsa dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang berusaha Pengetua Cemerlang SMK Engku Hussein, Encik Abdul Ghaffar bin Kunci Muhammad. Yang dihormati Puan Saripah binti Syamsuddin, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Asna binti Syafi'i, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Puan Nur Latifah binti Muhammad Syarif, Penolong Kanan Co-Kurikulum, barisan ketua bidang, guru-guru yang disayangi serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ucapan jutaan terima kasih dan setinggi penghargaan ini saya tujukan khusus kepada pihak sekolah kerana mengadakan majlis mohon restu SPM 2020 serta memberi kepercayaan dan peluang kepada saya untuk mewakili rakan-rakan menyampaikan sepatah dua kata dalam majlis keramat yang dianjurkan khusus buat kami yang akan menduduki peperiksaan SPM 2020 pada pagi hari Isnin 22 Februari 2021 ini. Kesempatan pada hari ini merupakan suatu detik bersejarah bagi diri saya kerana dapat menyampaikan ucapan sebagai wakil pelajar dalam majlis mohon restu ini. Pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin mengingatkan diri saya dan juga rakan-rakan sekalian bahawa kita sebenarnya sudah tiba di medan pertempuran perjuangan kita sebagai seorang belajar. Bulan demi bulan, hari demi hari, jam demi jam dihitung dengan begitu teliti bagi menantikan tarikh keramat 22 Februari 2021. Persoalannya di sini, adakah kita sudah benar-benar bersedia untuk menempuhnya dengan yakin dan bersemangat? Jom teru, dengan hanya berbaki beberapa hari sahaja ini sebelum kita menempuh peperiksaan yang sebenar, saya ingin menyeru kepada rakan-rakan sekalian untuk kita sama-sama melakukan pecutan terakhir semampu kita supaya kita dapat bersama-sama menggenggam kejayaan. Sesungguhnya, kita datang ke sekolah dengan segunung harapan baik daripada ibu bapa, keluarga, sahabat maupun guru-guru yang mengharapkan kami semua melakukan sesuatu kejutan. Bukan untuk mereka tetapi untuk diri kita sendiri. Kalau sekiranya kita tidak mampu pulang dengan segunung kejayaan, sekurang-kurangnya pulanglah dengan segenggam keberhasilan. Bagi mewakili seluruh pelajar tingkatan 5 pada tahun ini, saya ingin menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf daripada guru-guru sekalian andai kata kami terkasar bahasa, tersilap bicara dan berperilaku buruk
berlaku sepanjang kebersamaan kita selama ini. Kami ingin guru-guru tahu bahawa jauh di sudut hati kami tidak pernah berniat untuk melukai hatimu guru yang sudah kami anggap sebagai ibu dan bapa kami di sekolah. Dengan perasaan rendah diri, kami ingin memohon agar guru-guru menghalal dan merestui semua ilmu yang telah dicurahkan kepada kami. InsyaAllah, ilmu yang diperturunkan akan kami manfaatkan sebaik mungkin. Doakan agar kami mendapat kejayaan yang cemerlang dalam SPM. Sebagai mengakhiri ucapan saya ini, sekali saya ingin mengucapkan terima kasih tidak terhingga atas jasa yang telah ditaburkan oleh guru-guru kepada kami. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang saya hormati Encik Abdul Ghaffar bin Kuci Muhammad, Pengetua Cemerlang SMK Engku Hussein, barisan para pentadbir, barisan guru-guru, para ibu bapa dan murid-murid SPM Kohort 2020 yang saya kasihi sekalian. Bersyukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk mewakili unit bimbingan kaunseling bagi memberikan sentuhan terakhir sempena majlis Restu Ilmu SPM tahun 2020. Okey, so bila dah masuk dalam saat akhir, yang penting adalah awak buat latih to be. Itu sebenarnya adalah yang terbaik. Kerana apa? Kerana latih to be itu adalah base kepada soalan. Soal jawab. Dan itu yang awak akan hadap bila awak masuk exam nanti. Dia ada soalan dan awak akan jawab. Tapi akan keluarlah satu lagi isu. Cikgu, saya rasa macam tak ada benda je dalam kepala otak saya ni, cikgu. Bila baca soalan tu banyak benda je tak tahu. Okey, yang ini satu benda awak kena ingat. Otak kita ni walaupun dia sama antara satu sama lain, tetapi sebenarnya kapasiti simpanan dia itu adalah base kepada orang itu. So maksud dia apa? Maksud dia, once awak dah pernah baca, dah pernah buat, dah pernah sentuh apa sahaja benda-benda ataupun apa saja, bukan sekadar belajar lah, perbuatan, sifat, apa benda semua daripada kita kecil sampailah kita sekarang ini, sebenarnya dia ada dalam ni. Dia ada. Dah tersimpan dengan baiknya. Tinggal lagi kita panggil archive dia tu. Kita nak capai dia tu mudah ataupun tidak. So jadi cikgu, kalaulah katakan saya susah nak dapat tu, macam mana cikgu? Jangan risau. Yang penting kita dah usaha. Lepas kita usaha, kita kena buat apa? Kita kena berdoa. Kita doalah, minta supaya Allah tenangkan hati kita, mudahkan kita jawab. Dan yang terakhir, kita buat apa? Kita tawakal lah. Tawakal saja. Kita dah buat yang terbaik yang mampu kita buat. Maka kita tawakal dan minta kepada Allah, sebab Allah yang akan bagi. Dia yang simpan ke sini dan nak keluarkan balik pun dia juga. Jadi, tawakal. Supaya bila awak jawab soalan nanti, insya-Allah masa itu Allah bagikan awak satu kita kata cahaya. Tiba-tiba je keluar benda yang pernah awak baca dan awak boleh jawab dengan baik. Okey? So, chill. Okey, dan satu lagi lah. Satu lagi kebiasaannya manusia ini, memang kita kata sebahagian besarnya lebih suka memilih buat kerja di last minute. Sebab apa? Ada sebab dia juga. Sebenarnya buat kerja di last minute ni bukan negatif. Dia ada positif dia juga. Kerana apa? Bila kita buat kerja last minute ni, kita akan dapat tekanan yang lebih hebat. Jadi bila kita dapat tekanan yang lebih hebat, dia akan merangsang kreativiti otak kita. Bila kita buat kerja last minute ni, otak kita ni kreatif sebenarnya. Tahu je dia nak cari macam mana cara dia kan nak selesaikan. Jadi jangan risau. Gunakan stres, tekanan yang awak hadap sekarang ini supaya otak awak akan boleh menghasilkan satu cara yang lebih kreatif. Yang paling penting sekarang ini adalah practice dan ikut apa yang cikgu-cikgu awak bagi tahu, suruh. Okey, rujuk pada cikgu awak. Cikgu rasa-rasanya tahun ni bab apa ya yang kemungkinan lah masuk. Sebab saya nak fokus sikit lah kat situ.
Okey, so seterusnya ini kira yang terakhir lah ya. Do and don'ts. Pada saat-saat akhir ni kita kena ada dua benda ni. Kita kena ada do dan kita kena ada don'ts. Do apa? Apa yang perlu kita buat pada saat-saat akhir ini? Okey, yang pertamanya adalah don't stop belajar dan praktis. Itu yang sangat penting. Jangan berhenti belajar dan praktis. Walaupun macam yang kita cakap tadi, belajar-belajar tapi rasa macam tak masuk otak. Jangan risau. Awak perlu buat belajar, praktis, belajar, praktis. Yang kedua adalah jaga pemakanan. Ini yang sangat penting. Bila berada di saat-saat akhir ini, jangan ambil apa-apa makanan yang boleh menyebabkan gangguan kesihatan. Jangan ambil yang terlalu masin, jangan ambil yang masam-masam, yang sangat-sangat pedas. Kita takut apa? Dalam perut kita tak tahu macam mana. Tiba-tiba elok je, esok nak exam, hari ni awak kena gastrik. Masuk hospital. Jadi, makan yang berhasiat saja. Makan secukupnya, jangan berlebih. Kalau berlebih nanti, kerjanya nak tidur. Alright. Seterusnya, pastikan awak ada rehat secukupnya. Rehat secukupnya macam mana? Istilah rehat secukupnya ni dia agak payah sikit kan, kita nak bincangkan sebab dia tak sama antara satu sama lain. Okey, so bila kita cakap rehat secukupnya, yang paling penting adalah unsur tidur. Kita kena pastikan kita cukup tidur. Berapa jam cukup tidur tu? Kebiasaannya kalau zaman PKP tu, awal-awal PKP tu kan, kita hantam tidur pukul 12 baru bangun. Cukup ke tak tu? Cukup. Itu adalah satu yang salah lah. Okey, untuk pelajar di saat-saat akhir ini, 5 jam awak tidur tu sebenarnya dah cukup untuk rehat awak, untuk kembalikan energi awak, untuk kembalikan semangat awak untuk belajar balik. Dan yang terakhirnya, sangat penting, doa. Jangan berhenti untuk berdoa. Kita usaha, okey, kita dah usaha. Kita jaga kesihatan, kita dah jaga. Tetapi satu unsur yang kebanyakan orang lupa buat. Berdoa, minta doa. Tak kiralah kita agama apa, kita yakin bahawanya setiap agama, dia menganjurkan umat dia untuk doa kepada Tuhan, supaya Tuhan makbulkan apa yang kita nak. Okey, pelajar-pelajar, bermula pada minggu ini, amalkan setiap malam selepas maghrib buat solat hajat 2 rakaat, minta apa yang kita nak. Dan doa, jangan putus-putus doa. Baik, doa dan jangan putus-putus doa. Satu lagi saya nak tambah. Dalam kita berdoa itu, masukkan sekali doa untuk kawan-kawan. Kerana apa? Kerana kadang-kadang kita tak tahu, antara kita ni ada yang doa dia itu sampai tu cepat sikit. Jadi kalau katakan doa kita itu sampai bila kita doakan kawan-kawan, insya-Allah dia pun akan dapat. Macam tu juga, katakanlah doa kita ni payah sikit dah dapat kan, macam-macam kita buat hal sebelum ni kan. Tapi ada kawan kita yang bagus, yang baik, didoakan sekali dengan nama kita, insya-Allah kita pun akan dapat manfaat bersama. Okey? Okey, seterusnya yang don't. Apa yang don't-nya? Saat-saat akhir ni kita jangan buat apa? Yang pertamanya, ini sangat penting, jangan berangan lebih. Ini bukan masa nak berangan lagi dah. Dah tak ada dah istilah nak berangan, dah bermimpi-mimpi bagai itu dah tak ada dah. Stop berangan, tapi hadap kenyataan. Okey, itu yang pertama, don't. Jangan berangan. Baik, yang kedua, jangan buat kerja bodoh. Ini sangat penting. Jangan buat kerja bodoh. Apa kerja bodoh tu? Apa-apa saja yang awak buat, yang mana efek dia boleh menyebabkan keselamatan awak terancam. Contohnya, bawa motor laju-laju, nak racing-racing, nak lumba-lumba lagi. Jangan buat benda yang tak berfaedah tu. Ataupun awak main bola tu bagus kan, ataupun main apa-apa sukan lah sekarang ni kan. Kita nak cerdaskan badan, tapi emosional masa kita main tu terlebih. Rembat lain macam, tersalah rembat patah kaki, macam mana? So jangan buat kerja bodoh. Okey, yang ketiganya adalah ini penting juga ni. Ini banyak yang diamalkan oleh murid-murid kita sebelum ni. Jangan jadi netizen. Jangan jadi melodi bergerak.
Kalau sebelum ni semua isu keluar, semuanya nak apa tu, nak komen kan. Sekarang tak payah. Yang netizen yang pasal artis ke, artis Korea tu cocok sini, cocok situ ke, artis ni kahwin cerai ke, biar ke tepi, itu bukan masalah kau. Okey, sekarang tumpuan awak adalah untuk belajar. So, stop jadi netizen dan stop jadi melodi bergerak. Cikgu tutup perkongsian cikgu pada hari ini dengan satu mutiara kata. Andainya aku tidak mampu untuk menjadi matahari yang menerangi alam ini, izinkan aku menjadi cahaya bulan yang mampu menerangi malam kelam. Namun, andainya aku juga tidak mampu untuk menjadi cahaya bulan, maka hadirkanlah aku sebagai kunang-kunang yang mana cahayanya mampu untuk memberi ketenangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam kasih sayang semuhsin. Calon SPM 2020 SMK Engku Sihid yang saya kasih sekalian, syukur kita kepada Ilahi kerana kita diberi peluang untuk berada lagi di muka bumi ini, dan kita diberi peluang untuk kita dapat menduduki peperiksaan insya-Allah mulai pada 22 hari bulan ini, 22 hari bulan Februari 2021. Saya percaya, saya yakin anda telah pun bersiap sedia untuk menghadapi peperiksaan SPM pada tahun 2021 ini. Setiap tahun kita adakan majlis restu ilmu untuk pelajar SPM dan juga PT3. Namun begitu, atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan, yang anda semua maklum bahawa kerana pandemik COVID-19 ini, majlis seumpama ini tidak dapat dilaksanakan. Namun begitu, pada tahun ini 2021 ini, kita telah pun beri juga sumbangan alat tulis kepada anak-anak pelajar SPM yang disumbangkan oleh YB Haji Zakaria, iaitu adun semenyih kita. YB telah beri sumbangan dan saya percaya semua telah pun sampai kepada anda. Kita telah pun boleh edarkan tempoh hari, iaitu pada hari Jumaat, hari semalam. Semalam kita edarkan kepada semua pelajar. Jika ada di antara anda belum mendapat, jadi anda boleh tuntut daripada sekolah. Jadi anak pelajar sekalian, itu merupakan restu daripada pihak sekolah untuk anak-anak sekalian. Jadi pertama sekali saya mohon anak-anak yang akan menghadapi peperiksaan, jumpalah ibu bapa anda terlebih dahulu. Dapatkan restu mereka, minta maaf daripada ibu bapa atas segala kesilapan anda, kesalahan anda kepada mereka. Mohon halalkan mereka boleh makan dan minum yang diberikan, sediakan untuk anda. Segala kasih sayang telah diberikan kepada anda, minta halalkan, minta restu supaya anda dapat menghadapi peperiksaan dalam keadaan tenang, dalam keadaan seronok, dalam keadaan yang tidak begitu mengganggu, dan anda boleh menghadapi peperiksaan dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, cubalah mohon restu daripada guru-guru anda, khususnya guru-guru yang mengajar anda, yang mengajar subjek-subjek tertentu daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Jika cikgu itu ada, kalau dapat bersemuka, jumpa. Kalau tidak, sekurang-kurangnya hantarlah WhatsApp kepada mereka. Mohon restu, minta maaf daripada mereka jika kita melakukan kesalahan, kesilapan. Pada tahun ini, SOP sangat ketat. SOP sangat ketat, tidak seperti sebelum ini. Kalau sebelum ini mungkin jaraknya hanya 1 meter saja. Tetapi sekarang ini kami diarahkan untuk memberikan penjarakan itu sebanyak 2 meter. Jadi bermakna setiap kelas hanya ada 12 orang sahaja, dewan hanya ada 98 orang sahaja. Sedangkan sebelum ini kita boleh masukkan 170 orang dalam dewan, 25 orang setiap kelas. Tapi tahun ini tidak. Justru semua akan kita gunakan, semua classroom di seluruh sekolah kita akan digunakan sepenuhnya untuk calon SPM. Jadi saya harap anda pelajar sekalian, calon SPM, tolonglah ikut SOP yang telah ditentukan oleh pihak kerajaan untuk keselamatan kita. Kerana apa? Jika ada seorang saja bergejala, maka satu kelas tak boleh ambil periksa. Itu bahayanya. Jadi saya mohon sangat daripada anda, jagalah kesihatan ketika anda berada di rumah sekarang. Kenapa kerajaan tidak mahu bagi bersemuka mulai 9 hari bulan? Kenapa? Sampai 22 hari bulan? Supaya ada masa 2 minggu itu, kerajaan mahu supaya anda berada dalam rumah, supaya tidak ada sedikit gejala pada diri anda. Kalau ada pun dalam masa 12 hari dia akan mati. Jadi anda hadir ke sekolah pada 22 hari bulan dalam keadaan benar-benar sihat, tidak bergejala sama sekali.
datang ke sekolah dalam keadaan sihat, tidak bergejala, untuk mengambil peperiksaan sampai habis insya-Allah. Itulah harapan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia untuk anda. Jadi saya mohon buat masa ini jagalah diri anda, jagalah kesihatan anda di rumah anda. Baik, jadi anak pelajar sekalian, pada hari peperiksaan nanti SOP juga pelajar tak boleh nak keluar daripada kelas, tak boleh keluar untuk pergi rehat ke, pergi kantin ke dan sebagainya. Baik, saya minta supaya setiap di antara anda tolong bersarapan di rumah. Minumlah air panas ke, air susu ke, air panas, dan makanlah makanan ringan, roti ke, atau apa-apa yang tidak berminyak. Kalau boleh jangan makan makanan berminyak, kerana nanti mengantuk tak boleh nak menghadapi peperiksaan. Jadi saya minta daripada anda bersarapan dulu. Namun begitu, pihak sekolah akan menyediakan makan dan minum untuk anda. Pihak PIBG telah bermurah hati untuk memberikan makan dan minum kepada anda. Itu pun sebenarnya duit anda. Anda telah bayar seorang RM100 kan? Jadi kita gunakan duit itu untuk manfaat anda sendiri. Okey, makan dan minum akan disediakan oleh pihak sekolah. Kalau seandainya ada kertas waktu petang, makan tengah hari akan disediakan. Makan tengah hari akan disediakan, makanan berat disediakan, maka anda tidak perlu balik rumah langsung. Hanya berada dalam sekolah saja, makan dalam kelas ataupun di dewan peperiksaan ataupun dalam bilik anda, di tempat anda. Makan di sana, cuma waktu sembahyang saja anda boleh keluar. Surau kita sediakan untuk pelajar perempuan, di tapak perhimpunan depan atas tu kita sediakan untuk pelajar lelaki. Kita sediakan tempat untuk ambil wuduk, dan anda boleh ambil wuduk segera dan segera sembahyang, segera masuk dalam kelas. Sebab sekarang waktu zuhur lambat, 1:30 baru zuhur. Jadi segeralah pergi ambil wuduk sebelum pukul zuhur tu, ambil wuduk segera dan bersiap sedia, ambil azan saja terus sembahyang. Lepas sembahyang terus segera balik ke tempat anda untuk menghadapi peperiksaan seterusnya. Jadi saya mohon sangat daripada anda supaya makan minum kita sediakan, dan di sekitar dewan nanti, di sekitar classroom nanti kita akan sediakan air untuk anda basuh tangan. Kita akan sediakan portable sink, saya akan tambah. Sekarang kita hanya ada lebih kurang 9 sahaja. Tapi insyaAllah saya dah order, saya dah tambah 12 lagi insyaAllah. Kita akan tambah, mana setiap blok akan ada lebih tempat singki. Jadi anda tidak perlu berebut-rebut. Anda boleh segera basuh tangan anda, sabun semua akan disediakan supaya anda boleh dalam keadaan selesa menghadapi peperiksaan nanti. Jadi anda tak boleh keluar. Jadi kita akan sediakan makan dan minum untuk anda. Jadi anak pelajar sekalian, tolonglah. Pada hari peperiksaan, pastikan anda bersarapan dan hadir ke sekolah waktu pagi awal. Jangan terlambat. Jika anda terlambat, nanti anda akan dalam keadaan gopoh, dalam keadaan penat. Masuk dalam peperiksaan, anda penat. Macam mana nak memulakan peperiksaan? Jadi untuk itu, cuba hadirkan diri anda lebih awal. So, tahun ini kita tak ada lagi dah berkumpul-kumpul baca doa. Maka mungkin saya akan fikirkan macam mana cara kita dapat baca doa menggunakan PA system. Anda mengaminkan di tempat duduk anda sahaja. Tak perlu lagi kita berkumpul lagi di tempat perhimpunan baru bergerakkan. Tidak dibenarkan sama sekali. Anda hadir ke sekolah, terus ke tempat duduk anda di kelas atau dalam dewan. Terus ke sana untuk ni. Maka anda akan diarahkan untuk mengambil suhu, dan juga anda harus isi borang sekarang. Satu borang setiap hari kena isi borang berkenan. Jadi sekolah mencadangkan supaya setiap di antara anda isilah borang berkenan di rumah anda, dan print sendiri, isi sendiri, bawa ke sekolah, turun bagi saja kepada cikgu yang bertanggungjawab atau cikgu yang bertugas di depan gate tu, bagi saja kat tangan dia, segera bergerak. Namun begitu, jadi kita minta lah kalau dapat buat seperti itu, lagi cepatlah masa. Kalau tidak, anda kena berada depan tu untuk isi borang dan sebagainya. Itu adalah SOP yang ditetapkan. Jadi pada tahun ini agak ketat sedikit. Jadi untuk itu saya mohon anak-anak pada sekalian, terimalah keadaan ini dengan penuh tenang, dengan penuh kesyukuran. Kita tidak tahu apakah hikmah di belakang hari. Setiap perkara yang Tuhan jadikan, Allah telah jadikan ini, ada hikmah dia. Jadi kita tahu apakah hikmah yang telah ditentukan oleh Allah SWT untuk kita. Dalam keadaan ini kita macam-macam menyusahkan kita, tapi itulah hikmah yang terbaik untuk diri anda. Dan akan memberi kemudahan kepada kita semua. Saya juga sentiasa mendoakan untuk anda supaya anda dapat menghadapi peperiksaan dengan tenang, dan pastikan setiap peperiksaan anda hadir, buatlah dengan sebaik-baiknya supaya anda boleh mengekalkan kecemerlangan sekolah kita. Saya akan cukup setakat itu nak saya sampaikan kepada anda. Saya mendoakan anda semua dalam keadaan sihat walafiat, anda dalam keadaan tenang, anda boleh menghadapi peperiksaan dengan sebaik-baiknya, dengan paling mudah sekali, dan semoga anda mendapat kejayaan dalam SPM.
Anda berjaya, sekolah berjaya, negara juga berjaya. Kenapa? Keputusan cemerlang anda menyebabkan keputusan sekolah cemerlang, menyebabkan PPD cemerlang, Jabatan cemerlang, kementerian juga akan cemerlang. Kenapa? Bergantung pada anda. Segala-galanya ada pada anda. Itu saja doa kami untuk anda. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam kasih sayang semusin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good day to all my dearest SPM candidates of SMK Kusin. I, Madam Rohaya Miti Amsari, would like to wish all the best in your SPM examinations. Give your best shots, strive for excellence, make all of us proud of you. Thank you. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua anak-anak SPM 2020 semuhsin. Teacher ucapkan selamat maju jaya, all the best, selamat menjawab peperiksaan SPM 2020 dengan tenang. Semoga dikurniakan kekuatan ikatan yang baik, dipermudahkan urusan menjawab SPM dan dapat mencipta kecemerlangan dalam keputusan SPM 2020. Buat anak 5 UTM dan 5 UTHM khususnya, teacher sayang semua, teacher doakan anda semua berjaya. Marah teacher bukanlah benci, marah teacher hendak anda semua berjaya dengan cemerlang. Teacher juga mohon maaf atas segala kekurangan dalam menyampaikan ilmu pada anda semua. All the best, good luck, and hope to see everybody with flying colours result. Okay, bye. Salam sejahtera semua. Cikgu Teh di sini ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM 2020. Semoga berjaya. Jaga keselamatan, jaga kesihatan menjelang hari peperiksaan. Cemerlang SPM 2020. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, untuk calon SPM 2020, Cikgu Zu doakan semoga anda semua diberi kemudahan, dilapangkan dada untuk menjawab soalan peperiksaan. Cikgu Zu sentiasa berdoa agar anda semua mendapat kejayaan cemerlang, terutama kepada anak didik Cikgu Zu yang tersayang, iaitu pelajar-pelajar 5 UTM, pelajar-pelajar 5 UIA dan juga pelajar-pelajar 5 USIM. Okay. Ingatlah satu pesanan cikgu ya, apabila menjawab soalan tu, baca soalan dengan tenang dan fikirkan jawapan. Jangan cepat putus asa, jawab semua soalan. Okey, dan satu cikgu nak berkongsi lah ni daripada saudara Hafiz Hamidun. SPM bukanlah segala-galanya, namun segala-galanya bermula dengan SPM. Okey, calon SPM 2020, buat yang terbaik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua anak-anak semuhsin. Peperiksaan semakin hampir. Cikgu harap awak semua telah bersedia dan yakin untuk menempuhnya. Anggaplah peperiksaan itu adalah sebuah harapan dan mesti ditempuhi dengan tabah, dengan semangat yang kuat. Jangan takut, jangan gentar. Sekiranya ilmu telah penuh di dada, fokus dan lakukan dengan penuh yakin. Jangan lupa berdoa, bertawakal kepada Allah supaya semoga Allah makbulkan segala apa yang kita impikan. Jangan lupa minta ibu bapa mendoakan anda semua supaya dapat menjawab dengan mudah. Dipermudahkan semua urusan. Dan juga jangan lupa berjumpa dengan semua guru-guru. Minta guru-guru redha dengan semua ilmu yang telah mereka beri. InsyaAllah anda mampu membuatnya. Akhir kata, dengarlah kata-kata Cikgu Yani sebagai motivasi sedikitlah untuk anak-anak semua menjawab peperiksaan nanti. Orang yang berjaya dalam dunia ini pada awalnya bermula dengan satu impian dan harapan. Demi harapan dan impian, mereka mula berusaha membuktikannya sehingga mencapai kejayaan. Semoga impian menjadi realiti. Akhir kata,
cikgu doakan semoga semua anak-anak semua Sen selamat dan boleh membuat peperiksaan dengan penuh yakin. Salam sayang dari cikgu Puan Nur Latifah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk pelajar UTSM 2020, Cikgu Hafidah, selamat menduduki peperiksaan SPM 2020. Moga kejayaan milik anda. Okay. Anak-anak UTSM yang dikasihi, segala apa yang terjadi, perkara baik, buruk, apatah lagi, cikgu mohon 10 jari maafkanlah gurumu ini. Anak-anak UTSM yang disayangi, segala peristiwa yang terjadi simpan di dalam hati, tanda kita saling mengenali. Anak-anak yang disayangi, bergaduh mulut kita setiap hari, jangan disimpan di dalam hati seperti mana gurumu ini. Okay? Cikgu harap anak-anak berjaya dalam apa jua yang diceburi dalam masa akan datang. Sekian, terima kasih. Good luck dalam SPM 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.